A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم بالخير ربي زدني علما آمين ya rabbal alamin. Kita tunggu Ustaz masuk. Ustaz dah masuk dah. Ustaz dah. Kak Syeda lupa bagi link dekat Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Sampai hati lupa. Letak Ustaz Kohor dulu Kak Syeda sebelum pergi recording FB. Ya, sekejap bagi FB live dulu. Sekejap. Saya test sangat live ni. Sekejap. Kak Izzah dah buka majlis dah Ustaz. Hari ni Ustaz nak ulang balik ayat 26. Hari tu tak habis kan Ustaz urai sikit je. Okey, 26. Ya Kak Syeda. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 26. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita akan lihat ayat 26 surah Al-Isra. Dan suratul Isra ini hari itu ada Puan Ubaidah datang jumpa saya dekat masjid dan diserahkan beberapa buku berkaitan dengan Masjidil Aqsa dengan fakta-fakta yang saya tak pernah tahu sebelum ni, fakta tersebut, tapi sangat mengagumkan. Antaranya ialah kenapa tapak ataupun kiblat Masjid Al-Aqsa tu begitu signifikan atau begitu penting. Selama ini kita tahu bahawa Masjid Al-Aqsa bukan saja sering disalah tanggap sebagai Dome of Rock, tetapi kita jarang tahu realiti sebenar. So, yang kat depan ni adalah Masjid Al-Qibli. Masjid Al-Qibli, Dome of Rock di sini. Dan tapak yang besar merah ni lah Masjidil Aqsa. Tapak yang besar merah ni Masjidil Aqsa. Dan ini kiblat. Ini tapak kiblat. Seorang daripada sini menghadap ke sini, orang dari sini akan menghadap ke sini, orang daripada sini akan menghadap ke sini, kan? Dari sini menghadap ke sini, dari kiri ini akan menghadap ke kanan. Dia, kalau kita gambarkan, dia ni tapak Kaabah yang besar. Tapak Kaabah yang besar. Jadi sewaktu Nabi Isra Mi'raj solat di sini, Nabi menghadap ke mana? Waktu Nabi Isra Mi'raj, waktu tu sinilah kiblatnya kan. Nabi menghadap ke mana? So ke mana saja arah Nabi menghadap, situlah kiblat. Seolah-olah Nabi sedang bersolat dalam Kaabah. Kalau kita solat dalam Kaabah, ke mana pun arah, situlah kiblat. Dan Nabi menjadi imam kepada berapa ramai Nabi dan Rasul. Ada ulama kata lebih kurang 121,000. Berapa ramai 121,000? Kalau ada perhimpunan agung PBB, dia hanya lebih kurang 100, 200, 300 delegasi daripada seluruh dunia. Dan ini Nabi sedang mengepalai
sedang mengimamkan lebih daripada 121 orang Nabi dan Rasul. Dan mereka serentak berhimpun di satu tempat yang namanya Masjidil Aqsa. Mekah tidak pernah menerima tetamu semulia itu pada satu-satu masa. Madinah tidak pernah, tanah Madinah tidak pernah menerima kemuliaan itu. Tapi di sini, di masjid ini, tanah di sini pernah menerima kedatangan para nabi dan rasul yang mulia. Sebab tu tanah ni penting, Masjidil Aqsa ni penting, dan Allah sebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian apa lagi tentang Masjidil Aqsa? Ada seorang bekas hamba Nabi SAW pernah bertanya kepada Nabi. Kepada Nabi, dan soalannya itu dalam bentuk yang begitu berat sebenarnya. Bentuk soalannya itu begitu berat. Apa pertanyaannya? Sekejap, tengah cari. Pertanyaannya ialah aftuni. Fatwakan kepada aku. Fatwakan kepada aku, aftuni. Fatwakan kepada aku, aftina, fatwakan kepada kami. Fi Baitil Maqdis. Seorang bekas hamba minta fatwa kepada Nabi tentang Baitil Maqdis. So, pada level itu, kalau kita sebut hamba ni level paling bawah. Kan? Pada level paling bawah, sedang bertanya pada Nabi tentang kedudukan, letak duduknya Baitul Maqdis. So, apa saja arahan Nabi selepas itu terpakai untuk semua lapisan masyarakat. Kalau kita melihat bekas hamba atau level hamba ni paling bawah, so daripada bawah paling rendah dan ke atas semua akan terpakai. Apa dia? Nabi bersabda, "Ituhu fasallu fi." Fatwakan kami apa yang kami perlu lakukan pada Baitul Maqdis. Nabi kata, datanginya. Datanginya dan solatlah di dalamnya. Itu arahan Nabi pada semua. Datanginya dan solatlah di dalamnya. Wa kanatil bilad idzaka harban. Namun jika negeri itu sedang dalam konflik peperangan. Fa'illam ta'tuhu, kalau kamu tak dapat sampai ke situ, tak dapat pergi, wa tusalli fihi, dan kamu tak dapat solat di dalamnya, faba'athu, maka utuslah, kirimlah. Ba'ath ni kan bangkit. Maka utuslah, kirimlah atau hidupkannya, faba'athu bizaitin, dengan minyak-minyak, yusraju fi qanadilihi, maka utuslah orang yang boleh belikan minyak supaya minyak itu dapat menerangi Masjidil Aqsa. So Nabi dia bawa dua misi sebenarnya. Bukan sahaja misi membebaskan kota suci Mekah, tetapi memastikan Baitul Maqdis kekal kudus, kekal suci. Barulah kita boleh relate kenapa surah Rum Allah sebut dalam keadaan begitu. Ghulibatir Rum, Rum dikalahkan, kemudian selepas beberapa tahun Rum akan kembali menang. Berkaitan dengan Nabi, kan? Rupanya sewaktu Nabi SAW sedang berdakwah 23 tahun, kawasan ini dikuasai oleh
Rom. So bila Rom kalah di mana? Fi adnal ardi. Okey? Kekalahan Rom di tanah paling rendah. Okey, kekalahan Rom, titik terendah di bawah paras laut. Di sini. Kat mana? Sini. Okey. Kat sini. Sini Jerusalem. Apa ada kat Jerusalem? Baitul Maqdis. So bila Rom kalah di sini, kalah dengan siapa ni? Dengan Parsi. Parsi menguasai tempat ni. Rom kalah, Parsi menguasai tempat ni. Dan Allah kata fi annal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Selepas Rom kalah, dia kembali memenangi semula. Selepas Rom kalah, dia kembali memenangi semula, kembali menang ke atas Parsi. Allah nak cerita tentang Rom kalah menang ni kan? Allah sedang cerita tentang siapa yang menguasai tempat di sini, kerana tempat ini ada satu masjid yang namanya Masjidil Aqsa, yang kami berkati tanah dekat keliling dia. Ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayat. Allazi barakna haulahu, yang kami berkati tanah dekat keliling. Dia tak kisah siapa yang menang, tapi Allah nak bagi tahu dengan perubahan pemerintahan itu, dia memberi kesan kepada penempatan Masjidil Aqsa. Dihormati atau tidak. Wow. So, ialah Quran ni setiap kali kita baca, dia akan merubah cara kita melihat. Mungkin bulan lepas kita baca dengan pemahaman semacam ini. Bulan depan belum tentu sama. So, selama ni saya merasakan, oh, Nabi punya target adalah untuk membebaskan Masjidil Haram. That's it. Tapi rupanya ada satu lagi masjid yang perlu dibebaskan. Kali pertama dibebaskan oleh Anwar, oleh Omar. Kali pertama Masjidil Aqsa dibebaskan. Kali kedua oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan sampai ke hari ini, dia perlu dibebaskan semula. Siapa nak bebaskan ni? Nabi Isa. Dibantu oleh Imam Mahdi. Kan nanti akan ada Dajjal dan sebagainya. Akan dibebaskan. Dan janji dibebaskan tu Allah yang janji. Pasti dibebaskan. Tinggal lagi, Masjidil Aqsa akan bebas. Jangan risau, Masjidil Aqsa akan bebas. Tinggal lagi, adakah kita menjadi sebahagian daripada pembebas itu? Adakah kita menjadi sebahagian daripada orang-orang yang membebaskan Masjidil Aqsa? Dan kita nak tengok siapa ciri-ciri orang yang dapat membebaskan Masjidil Aqsa. Dan ciri-cirinya kita sudah baca beberapa ayat sebelum ini, bermula dengan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ni paling utama, ayat 23. Ini ciri pertama. Dia tidak menjadi hamba kepada selain Allah. Dia bukan hamba wang, dia bukan hamba kerja, dia bukan hamba kaki botol, dia bukan hamba wanita, tak, dia hamba Allah. Dan bagaimana nak membuktikan bahawa dia hamba Allah? Dia sangat taat pada kedua orang tuanya. Layanan kepada orang tuanya top notch. Ihsanan. Ihsanan. Layanan bagaimana? Berada di hadapan kedua orang tuanya, direndahkan serendahnya sayap. Direndahkan serendahnya sayap. Malah bukan saja merendahkan sayap di hadapan orang tua,
tetapi mulutnya tidak pernah berhenti untuk mendoakan kesejahteraan. Walaupun hati ni kadang terluka. Well, kita dealing dengan manusia yang tua. Pelbagai karena Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah tahu apa yang ada di dalam dirimu. In takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Kadang-kala kita terlepas begitu dan begini, Allah bagi tahu siapa yang kembali kepada Allah. Awwabin. Awwab ni kembali. Awwabin ghafura. Allah menerima taubat. Wa atizal qurba. Kemudian dia beri. Ati, kalau A tu panjang, A tu maksudnya beri. Kalau A tu pendek, ati, itu maksudnya datang. Dia beza panjang pendek dia. Ati, beri, ati, datang. Kan, yakti. Yakti itu datang. Ati, beri. Wa atizal qurba, dan diberi kepada kerabat haqqahu. So, kerabat ni ada dua hak. Kerabat ni ada dua hak. Pertama, hak kekerabatan. Yang kedua, kalau kerabat tu jadi jiran, kerabat tu ada hak, dapat hak jiran. So, wa'atidal qurba haqqahu. Sebab selalunya, kalau kita nak memberi ni, kita tidak menanggap orang-orang yang dekat, kerabat adik-beradik kita sebagai orang yang layak diberi. Kita tidak menanggap begitu. Bagi kita, kerabat itu adalah ahli keluarga. Kenapa aku perlu beri ahli keluarga? So, kita skip that part, terus kepada orang luar. Sedangkan kerabat itu, malah Allah berhenti pula, Allah asingkan kerabat dengan miskin. So, kekerabatan itu, adik-beradik mungkin yang ada pertalian darah itu, dia ada hak tersendiri. Hak eksklusif tersendiri. Why? Kenapa sampai macam tu? Kalau bukan keluarga kita yang peduli kita, siapa lagi? Sebab daripada institusi kekeluargaan itu, bila dia dibina dengan begitu harmoni, dengan begitu subur, maka kesannya akan membina komuniti yang juga baik. Semuanya bermula dengan kekerabatan, adik-beradik. So, bila sebut tentang kerabat ni, adik-beradik dan sepupu sepapat lah yang ada hubungan darah. Yang ada hubungan darah. Dan masyarakat menjadi rosak, bermulanya rosaknya institusi kekeluargaan. Entiti paling kecil, institusi kekeluargaan tu. Saya semalam baru habis kursus TOT, pra-perkahwinan. Antara dia punya topik yang dibincangkan, dia punya modul ni, tebal macam ni. Modul ni. So, yang nak berkahwin ni diwajibkan untuk ikut kursus 2 hari, 13 jam. 13 jam. Bayangkanlah sejak daripada kecil kita masuk sekolah itu dan sekolah ini, sampailah kepada usia kita nak kahwin, 25-26 tahun. Kalau perempuan, kalau lelaki saya dulu kahwin umur 30 tahun. So, sepanjang itu, in between itu, apa input yang kita dapat untuk berumah tangga? Ada tak sebarang pendidikan formal yang kita dapat bersedia untuk jadi suami dan jadi isteri? Itu belum kira nak jadi anak, nak jadi mak, nak jadi bapa. So, yang
JAKIM boleh sediakan ialah 13 jam. Persediaan untuk bina keluarga, jadi suami, jadi isteri, jadi mak, jadi bapa. Dan 13 jam input ni akan diguna sepanjang hayat. Mustahil. Itu pun sebab diwajibkan ambil, kalau tak boleh kahwin. Barulah budak-budak ni datang ikut kursus. Kalau tak wajib, apa maklumat yang kita ada sebelum jadi isteri? Kita tak pernah dapat pendidikan formal untuk jadi suami, untuk jadi isteri. Kan? Bagaimana cara nak faham tingkah laku pasangan yang berlainan jenis ni? Wanita nak faham lelaki, lelaki nak faham wanita. Dua kutub yang berbeza. Kan? Macam mana nak tahu yang lelaki pasangan kita ni tengah stres? Boleh tahu tak? Macam mana lelaki tunjuk macam mana lelaki tunjuk yang dia tu stres? Dan macam mana kita nak handle, lelaki nak handle seorang wanita yang sedang stres? Kan? Wanita nak didengar. Wanita nak didengar. Dan bagi lelaki, dia sedia untuk mendengar. Tapi yang lelaki tak faham adalah, kenapa bila wanita tanya, dan lelaki cadangkan jawapan, cadangkan jalan keluar, wanita tak terima. Maksudnya lelaki tu masih belum faham kehendak wanita, kehendak isteri dia. Wanita ni dia nak didengar. That's it, itu je. Tolong jangan bagi solusi. Tolong jangan bagi pendapat. Sebab dia hanya nak didengar apa yang dia nak bagi tahu je. That's it. Tapi itu yang ramai orang tak faham, dan akhirnya benda kecil akan jadi besar. Gaduh. Sedangkan kadang lelaki ni diri dia pun dia tak faham. Lagi nak faham orang lain. Dia kena ngaku je. Ngaku je. Kadang kalau isteri tanya, so apa pendapat abang? Abang sependapatlah dengan Ayang. Ayang sedih ya? Okey, sedih. Akui aja apa yang isteri cakap. Dan kami baru tahu semalam. Ni TOT ni. Kaunselor daripada JAKIM perempuan, kami baru tahu semalam keperluan, needs seorang wanita tu. Itu yang kadang bila kita, isteri saya, suami dia penceramah kot. So bila dia cerita dan dia bercakap, dia bercerita, kita ada pandangan kita sendiri. So bila kita bagi pandangan, dia tarik muka, dia mula masam. Kau bercerita, aku pun nak bercerita. Takkan aku tak boleh nak beri sumbang saran. Oh, rupanya dia bukan bentuk sumbang saran. Tak. Kau dengar je, Nazrin, kau dengar je. Basically, engkau tu macam ada tunggul je kat situ, engkau respon bila engkau patut respon, dan cara engkau respon tu seperti mana yang aku nak. Macam tu. So, kalau benda tu kita tidak tak lalui dan tak faham, maka hubungan yang dua kutub ini, lelaki dan wanita, dia akan menjadi kritikal pada tahun-tahun pertama, kedua, ketiga perkahwinan. Kalau benda tu tak boleh nak serap cepat, tak boleh nak bertolak ansur, akhirnya perpisahan. Dan perpisahan suami isteri ini paling dicintai oleh syaitan. Targetnya itu je.
Lelaki dan wanita berpisah. Pasangan yang dah berkahwin berpisah. Why? Sebab suatu akad suami sedang buat aku janji dengan Allah. Syaitan sangat suka bila aku janji itu terbubar. Quran mensifatkan aku janji itu dengan perkataan yang berat. Istilahnya mitsaqan ghalizah. Ikatan yang kukuh, yang berat, yang besar. Perkataan yang sama ketika Allah ambil aku janji buat perjanjian dengan Bani Israel. Perkataan yang sama digunakan. Allah buat perjanjian dengan Bani Israel, mitsaqan ghalizah, dan waktu itu Allah angkat bukit Tursina atas kepala Bani Israel. Kau nak buat tak perjanjian? Bukit Tursina. Bani Israel pun ya, kami buatlah perjanjian. Mitsaqan ghalizah. Dan kalimah yang sama digunakan sewaktu Allah buat perjanjian dengan Rasul Ulul Azmi. So, ikatan tu berat. Dan bila dah bernikah, setiap lelaki, setiap suami memegang mitsaqan ghalizah, how serious dia nak mempertahankan ikatan itu. Berapa serius dia nak mempertahankan ikatan itu. Satu perceraian hukumnya makruh. Allah tak suka. Syaitan bergembira. Satu lagi ikatan, aku janji yang kuat, terlerai. Wow. Pasal kahwin pula kan. Ni wa'atidal qurba, memberi. Beri kepada kerabat. Kekerabatan tadi. Haqqahu, hak dia. So, kerabat, adik-beradik, isteri, kita punya circle yang dekat itu, dia ada hak dia. Wal miskin, beri juga kepada orang miskin. Wa banas sabil. So, bayangkan kalau kurba itu ada hak dia, bayangkan betapa serius kalau kurba itu miskin. Atau how serius kalau kurba itu sedang nak musafir dalam perjalanan. Wabni sabil ni selalu dikaitkan dengan yang belajar. Dan kalau kita faham kehendak ini, maka sebenarnya banyak je anak-anak kita boleh sambung pelajaran disupport oleh keluarga masing-masing. Ini anak kita sendiri, kita je lah kena keluar duit. Pakcik dia tak ambil tahu, makcik dia tak ambil tahu. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil. Dan Allah kata wala tubazzir tabzira. Wang lebih kan? Anakku dah habis belajar. Ada lebihan wang. Nak buat apa? Wala tubazzir tabzira. Fikirkan pula anak orang lain. Anak kerabat kita yang lain. Tapi sebab bagi kita, duit aku dah sukalah. Wala tubazzir tabzira. Jangan belanjakan hartamu dengan boros dan melampau. Kerana dia ada tuntutan untuk zal qurba tu. Wa tidal qurba. Perhati adik-beradik. Ustaz, dia tunggal, Ustaz. Saya tunggal. Tak ada adik-beradik. Macam mana tu? Gunalah kesempatan untuk orang miskin. Dan wabanas sabil. Untuk ibnu sabil. Yang kesempitan. Yang dalam perjalanan. Wala tubazzir tabzira. Dan inilah komuniti yang kita sedang hidup. Ada orang yang sempit, tak cukup, dan ada orang dalam perjalanan. Dan kalau kita membantu, bantuan yang kita beri tidak dikira sebagai membazir.
The point is, bila kita tak memberi, kita dikira sebagai membazir. Kan? Ayat ni, dia picture. Kalau kita tak memberi, kita dikira membazir. So, dengan memberi itu, kita terhindar daripada pembaziran. Hanya dengan memberi, kita tidak dikira sebagai membazir. Dan kalau kita dah lalui surah Insan, apa motivasi memberi menurut surah Insan? Ingat lagi ke tidak? Ingat lupa Ustaz. Kadang ingat, kadang tidak. Lebih banyak tidak dari ingat. Okey. Yang ada dalam surah Insan, kita tengok surah Insan. Mana surah Insan? Besok pagi tu kan nak baca tu. Allah kan Ustaz, one of it. Ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillah. Dia bagi makan untuk wajah Allah. Arti itu sangat universal. Sama ada bagi makan, bagi dorongan, bagi kasih sayang. Kita beri apa saja arti kepada kaum kerabat. Dan dorongan untuk dia beri itu semata-mata nak melihat wajah Allah. Semata-mata nak melihat wajah Allah. Bukan kerana aku tolong kau hari ini, nanti esok lusa kau pula tolong anak aku. Tak. Dia beri itu, dibalas atau tidak, dia nak wajah Allah. Dan dia tak nak apa-apa. La nuridu minkum, dia tidak mahu apa-apa. Jazaa, sebarang balasan. Wala syukura, ataupun kata terima kasih, ucap syukur. Tak perlu. Ini standard. Standard kita memberi. Niat kita memberi itu sebab nak tengok wajah Allah. Nak redha Allah. That's it. So tak perlu mengharap apa-apa. Bukan kerana nak nama. Bukan kerana nak dibalas. Ada satu lagi tempat selain daripada surah Insan ini, Allah sebut tentang memberi ni. Suratul Lail. Allah sebut kat hujung. Alladhi yu'ti ma lahu yatazakka. He who gives. He ni siapa? Abu Bakar. He who gives his wealth to purify himself. Dia sedekah yu'ti ma lahu. Ni spesifik. Dia beri harta. Kalau tadi surah Insan, innama nut'imukum, dibagi makan. Dia beri sedekah, beri harta dia untuk bersihkan diri dia. Bersihkan dari apa? Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dia bersihkan diri dia daripada harap apa-apa balasan. Dia memberi itu kerana nak bersihkan diri dia supaya tak harap apa-apa balasan. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Nikmat yang diberi itu dia tak nak sebarang balasan. Illa, kecuali dia nak apa sebenarnya? Ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Dia cuma nak tengok wajah Allah. So garis kasar memberi adalah untuk melihat wajah Allah. Contoh terbesar memberi melalui apa yang dibuat oleh Abu Bakar. Dan Allah sedang reveal kepada kita hati Abu Bakar waktu dia memberi. Which is, kita selama ni tak ada akses nak tahu hati orang. Sekarang Allah bagi tahu apa yang dalam hati Abu Bakar. Apa Abu Bakar rasa waktu dia memberi? Dan Allah bagi tahu, dia tak nak apa-apa kecuali dia nak wajah Allah. Wala saufa yarda, dan dia akan puas hati. Dia akan diberi ganjaran sampai dia puas. Dia akan puas hati. Allah kata wala saufa yarda, dia akan puas. So ba'ati dzal qurba haqqahu.
Tak kala kita memberi, adik-beradik kita beri saja tanpa syarat. Dia nak ingat ke, nak apa ke, lantak dia. Sebab kan kita dah ulang banyak kali tentang virus pemberian. Pemberian ni, sedekah ni dia ada virus. Virus dia apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu. Jangan batalkan sedekatikum, sedekah-sedekah kamu, bil manni, dengan ungkit-ungkit, wal adza, kata-kata yang menyakitkan. Nah, itu virus dia. Itu pembatal pemberian, pembatal sedekah. Mulut. So, kalau kita train diri kita memberi hanya untuk redha Allah, hanya nak lihat wajah Allah, kita harap agar mulut kita terjaga dan terpelihara daripada ungkit-ungkit. Kan, siapa yang remaja yang sambung masuk asrama tu, yang tak dapat nak ikut kita pergi kuliah? Wani. Katalah kita semua sepakat untuk bantu Wani. Sa'di Ibn Sabil sedang belajar. Setiap daripada kita sepakat, okey, kita chip in RM10 seorang setiap bulan ke RM20 seorang setiap bulan, 10 orang dah 200 untuk support dia belajar. Bila Wani berjaya, kan, jadi penceramah terkemuka, dan kita jemput dia untuk bagi kuliah perkongsian, sepatutnya dia lebih memahami untuk bagi CSR. Tapi bila Kak Liza deal dengan dia, macam ni lah Kak. Kalau saya biasa rate saya 3,000. Tapi 2,500 pun okey. Apa kita rasa? Engkau dulu kau belajar, kami yang support tau. Ayat tu. Engkau dulu, engkau belajar, kami yang support. Kita ungkit. So, dengan perkataan itu, segala bentuk pahala yang kita kumpul jadi abu. Habis. Yang buat kesalahan orang tu. Tapi kerana mulut kita ni mengungkit. So, jom kita berlatih. Memberi kerana nak lihat wajah Allah. Allah garanti. Wala sawfa yarda. Kau akan puas hati. Kau akan puas hati. So, saya tahu masyarakat Melayu terutamanya sangat cepat, sangat senang untuk memberi. Dan kita tak nak dengan kemurahan hati kita itu, kita sendiri yang membatalkannya. Rugi. Sebab kita punya ibadah ni tak seperti umat terdahulu. Ratusan tahun, kan, tiap malam tahajud. So, kita sebenarnya boleh buat suatu benda yang konsisten. Memberi dan memberi dan memberi. Tapi perlu di-guide, perlu dipandu. Supaya dia kekal dan kita boleh nampak. Tidak menjadi debu dan abu. Okay. Kemudian, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguh orang yang boros itu adalah kawan syaitan. Ikhwan, Allah guna ikhwan, saudara. Dan perkataan yang bahaya ialah kanu. Kana yakunu kun. Kana yakunu kun. Kata akar dia kana. Fi'il mudhari' dia yakunu. Fi'il amar dia kun. So, kana singular. Kanu plural. Kana tadi apa? Fi'il madhi. So, fi'il madhi ni benda sekarang ke dah lalu? Dah lalu. So, kalau kita translate word by word, sesungguhnya orang-orang yang membazir ini
sudah lama menjadi sahabat syaitan. So kanu tidak ditranslate di bawah tu. Perkataan sudah lama tu tak ditranslate. So bila kata dah lama, sejak bila? Oh, perbuatan membazir ini bukan hari ini. Bukan baru terjadi sekarang. Dia di-groom. Dia melalui proses grooming sejak dulu. Asalnya dia tidak membazir. Tapi dia berkembang sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Sehingga kita tak perasan. Kita sudah lama jadi saudara syaitan. Bayangkan Kak, kalau ada orang kata, Kak Syida memang adik-beradik setan. Berangin juga kita dengar ayat macam tu kan. Sekarang Allah bagi tahu, orang yang membazir sudah lama jadi kawan syaitan. Tapi kita tak terasa lagi tu, tak terasa. Allah sedang cakap tentang kita ni. Kita tak terasa tu. Kita tak terasa. Malah, wa kana syaitan, Allah tambah lagi. Syaitan tu sangat kufur terhadap Tuhan dia. Kalau dah kita ni saudara syaitan dan syaitan tu sangat kufur, kita lebih kurang sama. Sangat kufur. Sangat kufur. Sehingga bila berlaku pembaziran, kita tak rasa apa. Tuan-puan, kita sudah lama hidup. Sehingga apa yang kita lalui sehari-hari itu, bila berlaku pembaziran, kita tak sedar. Dan tak anggap itu membazir. Contoh. Ini apa ni? Botol mineral. Kan setiap kali pergi event, kita akan jumpa benda macam ni. Penganjur akan sediakan. So katalah, ada orang minum sampai sebanyak ni. Tak sebanyak ni. Sampai tahap ni. Kan banyak lagi. Banyak lagi. Atau sampai sebanyak ni. Okay? Kita nampak atas meja. Nak bawa balik tak? Tinggal banyak ni je. Tinggal je lah. Membazir. Tapi kita tanpa segan silu, tanpa rasa bersalah, tinggal je lah. As simple as that. Dan kita tak terkesan, tak rasa apa. Tak rasa apa. Pada mana-mana peringkat. Di Malaysia. Jangan cerita ke Afrika. Afrika tu dah tentu mereka sangat perlu air. Ni kat Malaysia. Kita. Tak cerita orang lain, kita. Kita ada terasa tak? Membazir ni. Tak. Sedangkan ni, 2-3 botol kita jumpa, campur-campur, penuh balik, penuh. Tapi tak. Apa kita buat? Campak saja ke tong sampah. Simple sangat. Simple sangat. Wala tubadzir tabdzira. So kita sudah sangat terbiasa dengan membazir. Dan Allah kata kanu dari dulu lagi. Dari dulu. Dan untuk ubah diri kita sendiri. Jihad yang besar perlu dibuat. Jihad yang besar perlu dibuat. Dia bukan, jangan cerita pasal orang kaya membazir, hotel-hotel membazir. Tak. Kita sendiri. Nasi masak 2 pot.
makan 1/3/4. Tinggal sikit. Terus sap masuk tong sampah. Masak baru. Simple je. Kanu ikhwana syayatin. Dan selalunya apa nama? Yang WR Corp apa? SWR Corp yang pasal sampah-sampah ni waktu bulan Ramadan kan paling tinggi hak pembaziran. Dah lama jadi saudara syaitan. So makin beribadah, berkeluarlah syaitan-syaitan kita ni, saudara-saudara syaitan ni menjalankan tugas syaitan, lebih bersemarak. Sebab sudah lama. Sudah sangat lama. So, masalah kita pertama, ujian yang berat ialah ujian yang kita tak tahu benda tu ujian. Terutamanya waktu lapang dan senang. Ujian lapang dan senang ni kita take for granted. Masalah utama lapang dan senang ialah pembaziran. Tapi waktu kita susah, waktu kita sukar, 10 sen, 20 sen tu kita kumpul. Tapi sedang kita senang ni, diuji kesenangan, pembaziran ni lah musuh utama. Musuh utama. Tapi kadang ada juga orang miskin yang memilih. Tak naklah baju yang ni. Baju ni tak standard. Saya nak baju yang ni. Baju dekat almari. Kadang timbul kesedaran kita. Pergi packing-packing cari baju-baju yang lama. Letak dekat recycle. Tapi bila jumpa baju yang lama, throwback terkenang masa silam. Sayang nak beri. Sedangkan kain pelekat tu kalau kat rumah, masih ada dalam plastik tak berpakai. Bukankah itu juga bentuk-bentuk bazir? So, bab bazir ini Allah datangkan selepas mak bapak. Why? Kenapa selepas bincang pasal mak bapak datang membazir? Dan ayat 28 sambungan cerita mak bapak. Ayat 28 tu sambung cerita mak bapak. Jika engkau terpaksa berpaling tidak melayani mereka kerana menunggu rezeki dari Tuhanmu yang kau harap, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati. Itu bercakap dengan mak bapak tu. Basically bercakap dengan mak bapak atau dengan orang yang meminta-minta. Kita tak ada duit nak bagi. Kita tak ada duit nak bagi. Kita tak tahu cara nak tolak. Kan tengah makan. Ni penyakit saya lah ni. Tengah makan ada orang datang. Nak jual produk. Bang beli bang. Bang beli bang. Tak mau. Orang tengah makan kacau. Wa imma tu'ridhanna anhum ibtigha' rahmah. Jika engkau terpaksa berpaling. Tak melayani. Kita tak ada duit nak bagi. Kita tak nak layan. Ibtigha' rahmatin min rabbik. Tarjuha. Tolaklah. Faqul lahum. Tolaklah mereka. Qawlan maisura. Perkataan yang boleh menenangkan hati. Adakah terima kasih itu menyenangkan hati? Maisur. Yang membuatkan hati dia berbunga-bunga. Maisur. Yang menyenangkan hati. Adik minta maaf, Dik. Abang sebenarnya tak ada duit.
Kalau abang ada duit, abang memang nak bagi. Cumanya apa yang abang boleh buat ialah abang doakan adik. Agar dapat keluar dari kemelut ini. Perjalanan dipelihara. Semakin berkat. Masa depan yang cemerlang. Menyenangkan hati. Doa yang baik-baik. Muka ada senyum. Bang tengah makan ni, Dik. Itu yang susah nak buat tu. Susah nak buat. Self-control. Tadi pasal membazir. Bila kita ada duit, kita membazir. Bila tak ada duit, perkataan kita menyakitkan. Baiklah Nazri. Aulam Maisura. So, bab membazir tadi settle. Nak cakap pasal membazir sangat panjang. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu ada perkataan kanu daripada dulu lagi. Dan benda ini sudah berakar umbi. So, kita perlu menjauhkan sebaik-baiknya ataupun sekuatnya. So, bila kita tak ada duit, wa imma tu'ridun anhum ibtigha' rahmatin min rabbik, kita pun harap rahmat Allah, kita tak ada duit nak bagi, tolaklah dengan perkataan-perkataan yang menyenangkan hati. Menyenangkan hati. Dan apa lagi contoh nak bagi tahu yang kita tak mampu dan tolak dengan baik. Selain daripada dekat kedai makan. Ada lagi tak orang minta derma? Lagi apa lagi? Isteri nak duit. Awak ni duit. Tolaklah dengan perkataan yang menyenangkan hati. Suami, mak, tidak selamanya mampu. So anak-anak ni dia tahu nak minta je. Qaulan maisura. Perkataan yang damai, maisura. Menyenangkan hati. Kemudian 29, wala taj'al yadaka maghlulah. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu. Terbelenggu ila unukika, di leher. Kali kedua kita jumpa perkataan unuk, tengkuk. Kali pertama dekat mana? Sebelum ni kan? Yang iqra' kitabak, bacalah kitabmu. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Adakah? Ayat berapa dah? Ke surah lain? Ayat 14, Ustaz. 14. Ya, ayat 14. Kan? Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Setiap manusia kami kalungkan buku dia ataupun nasib dia di leher dia. So dekat sini jangan tanganmu itu diletakkan terbelenggu, diikat di leher, kedekut. Wala tabsutha, dan jangan terlalu pemurah. Kullal basti, apa yang ada bagi. Dah jangan. Fataquda maluman mahsura. Kerana akibatnya kamu akan tercela. Maluman mahsura, kamu akan tercela serta kering keputusan. Apa maksud dia? Ayat berapa? Ayat 29. Maluman mahsura. Isra 29. Maluma mahsura. Itu maisura. Maluma mahsura. Tercela. Fatak udah maluma mahsura. Menjadi tercela atau bakhil dan berat untuk membantu kerana orang yang memerlukan bantuan itu tahu yang diminta itu ada kemampuan.
Tapi dia tak mau kerana kedekut. Itu tercela. Maka orang akan mencela, memaki kerana bakhil adalah perbuatan yang tercela. Tapi kalau beri tanpa fikir diri sendiri cukup atau tidak, nanti akan menyesal pula. Mahsura kata dasar dia hasara, yang digunakan untuk haiwan yang telah berjalan jauh dan keletihan sampai tak boleh bergerak lagi. So rupanya untuk kita juga perlu simpan. Tapi bila diberi peluang untuk simpan, kita betul-betul simpan, tak bagi orang pun. Kan, rantai tangan. Berapa sebenarnya keperluan kita? 2 inci, 3 inci untuk simpan. Ini sampai 17 kilo. Cubalah bawa-bawa bertaubat sikit, bawa-bawa bincang. Hasar. Janganlah kita beri melebihi dari kemampuan kita. Sampaikan kita pun lelah. Tidak dapat nak menguruskan kehidupan kita dan keluarga. Nak beri berpada-pada. Pertengahanlah, pertengahan. Ustaz kata tak payah simpan. Memanglah tak payah simpan bagi orang yang menyimpan berlebih-lebih. Menumpuk-numpuk harta. Berilah orang. Tapi jangan lupa juga keperluan diri, keperluan keluarga. Maka kenalah cari jalan pertengahan antara dua ekstrim itu. Kerana kita takut tercela dan menyesal. Oh, mahsura menyesal. Mahsura tu menyesal. Mahsura menyesal. So, wala taj'al yadaka maghlula ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Lepas cerita pasal mak bapak, Allah cerita pasal harta dan bagaimana nak handle harta. 30. Inna rabbaka yabsutur rizqa. Allah lah yang melapangkan rezeki. Liman yasha'u, pada siapa yang dia nak, wa yaqdir, dan mencukupkan. Wa yaqdir bukan sempitkan. Allah tidak kurangkan rezeki. Qadara, kadar. Mengkadarkan. So Allah cukupkan. Allah cukupkan. Sekurang kita yang tak pandai nak manage, kita rasa rezeki itu kurang. Sedangkan cukup-cukup je. Kan kadang kita saya dekat Masjid Negara jaga sosial. Tiap tahun ada peruntukan. Saya belanjakan lebih kurang 400,000. 500,000 untuk bagi. One off bagi bantuan pada orang-orang susah. Tapi sekali pengeluaran tu dalam berapa? 30, 60,000. Dah habis senarai nama. Nak bagi 60,000. Senarai nama 200 orang. Nak bagi tu sampai ke nama terakhir, kita rasa macam, tak cukup ni, tak cukup. Rupanya betul-betul cukup. Perasaan ni, kita rasa, tak cukup ni, tak cukup. Tapi bila kita disperse, ikut senarai nama, ikut yang di daftar, benar-benar cukup. Rezeki tu Allah bagi kadar dia cukup. Gaji 5,000, kita spend untuk 1 bulan. Ngam-ngam pada 24 hari bulan. Ringgit terakhir kita spend. Berani? Tak berani. So kita rasa, aku dah tak ada duit. So bagi orang, dia akan rasa pada 24 hari bulan at least dekat akaun dia masih ada 200-300. Baru dia rasa, cukup rezeki aku. Sebenarnya kalau Allah bagi ngam-ngam pada 24 hari bulan, sen terakhir kita boleh belanja, kerana rezeki kita cukup. Wa yaqdir. Tapi the worst part ialah bila kita yang tak tahu manage, lalu kita salahkan Tuhan. Rezeki aku tak cukup. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basir. Allah tahu
Allah tahu setiap perilaku hamba dia. Dan Allah tahu khabir. Khabir ni pengetahuan berdasarkan pengalaman. Practicality. Khabir. Basir, Allah tahu apa hati kita rasa. So, tentang rezeki, jangan pernah rasa sangsi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita Allah sudah pun tetapkan. Jangan pernah ragu. Yang Allah tidak tetapkan ialah kita mati husnul khatimah atau su'ul khatimah. Maka risaukan itu. Tapi kita pula manusia sanggup habiskan duit, laburkan duit untuk memastikan rezeki berlipat kali ganda. Allah bagi tahu, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Kenapa ayat ini dalam bentuk begitu? Kan tadi kata jangan kedekut, jangan terlalu boros. Ini Allah bagi tahu tentang Allah lah yang beri rezeki. Why? Dia dimulakan dengan atizal qurba. Beri. Tapi kadang kita ragu nak beri, takut kita habis. Takut tak cukup. So Allah ikat di hujung berkaitan dengan harta ni. Allah yang luaskan rezeki. So, kadang bila nak beri, terutamanya adik-beradik, kita ada risau. Takut kita pula tak cukup, anak kita tak cukup. Maka kerisauan itulah menjadikan kita semakin nak kumpul dan nak kumpul dan nak kumpul. Kalau tanya Kak Syida, berapa banyak sebenarnya yang perlu dikumpul sehingga kita rasa cukup? Dah lah, aku tak nak kumpul dah. 2 juta, 3 juta dalam akaun. Kan? Kita sendiri tidak berani untuk kata cukup. So, selagi kita tidak ada penanda aras amount yang cukup dalam akaun, dalam simpanan, pemilikan hartanah, maka selama itu kita akan memburu untuk tambah dan tambah dan tambah. Sedangkan apa yang Nabi tinggalkan untuk keluarga dia? Bukankah Nabi lebih memikirkan tentang masa depan umat dia? Sepatutnya Fatimah itu ditinggalkan sebidang tanah di Khaybar misal kata. Atau Fatimah itu, Fatimah ada anak pula Hasan Husin. Siapa nak memelihara itu nanti nak memastikan tumbesarannya tak terjejas. So kita tidak macam mana? Kita tidak tak ada maklumat tentang berapa banyak yang cukup ni. Berapa amount yang cukup. Dan terutamanya masyarakat Melayu ini, dia dengan akaun, dengan kira-kira, dengan matematik ni macam belagangin. Kita tak macam Cina. Daripada kecil, topik yang dibincangkan adalah tentang duit. Kita tak. Kita bukan begitu. Jadi kita punya tata cara pengurusan keuangan out sikit. Baru masuk kerja, gaji 1,500, sudah beli Honda Civic. Bayar bulan-bulan 900. Apa dia nak makan? Itu kita lah tu, itu kita. Gaji 1,500. Down payment beli Alza, bayar 900 bulan-bulan. 9 darab 15, 9 tolak 15, negatif 4. Negatif 6. Tinggal 600. Minyak 200.
tak termasuk tol. So inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Malah ini dalam modul ya. Antaranya ada tata cara pengurusan keuangan. Okey, antaranya ada tata cara pengurusan keuangan. Pengurusan keuangan 363. Saya nak tunjuk 363. Kan tadi disebut wa atidal qurba, Allah yang arahkan untuk beri. Allah yang arahkan untuk beri. Okey. Dekat sini ada tulis daruriyat, hajiat dan tahsiniyat. Okey, daruriyat, hajiat dan tahsiniyat. Daruriyat keutamaan, hajiat pelengkap kepada keutamaan, dan tahsiniyat ni aksesoris, tambahan. Dekat sebelah sini dia ada tulis bentuk-bentuk pendapatan dan perbelanjaan. Yang hijau ni pendapatan, di bawahnya perbelanjaan. Dalam perbelanjaan ada 3 kategori. Perbelanjaan tetap, berubah dan budi bicara. Okay? Tetap, berubah dan budi bicara. Ini accounting punya kira-kira. Tetap, perbelanjaan tetap ialah kita nak bayar pinjaman, pemberian kepada ibu bapa. Dalam budi bicara dia ada tulis itu sedekah. So sedekah ni budi bicara je. Maksudnya kita tidak menjadikan liwajhillah itu sebagai benda yang utama. Betul nak tengok wajah Allah ke? Apa kesungguhan kita menuju itu? Kan? So, bila akhirat itu tidak jelas apa yang kita nak capai, maka jalan menujunya kita akan anggap sebagai ini secondary, yang ini nombor 3, dia tidak menjadi nombor 1. So, ayat 30, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basir. So selepas kita tahu tentang Masjidil Aqsa tadi, mungkin boleh letak salah satu daripada keutamaan kita untuk melihat wajah Allah ialah dengan mengutuskan orang yang boleh beli minyak supaya boleh menyemarakkan lantern yang ada dekat Baitul Maqdis. Kan kalau ada mungkin NGO yang terbabit, kita boleh kongsikan. So selepas ini niat kita nak membebaskan Masjidil Aqsa. Selepas Nabi telah berjaya bebaskan Mekah. At least kita tahu Masjidil Aqsa akan bebas. At least kita ada usaha menjadi sebahagian daripada mereka yang berusaha untuk bebaskan. Dan kongsikan nombor akaun. Ikutlah berapa pun kita nak bagi. Tapi yang penting adalah keyakinan kita terhadap NGO itu boleh laksana. Kemudian wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Sebab benda berkaitan dengan harta, rezeki adalah benda yang serius. Punya serius, Allah kata, dia boleh sampai kepada membunuh. Benda tentang harta ni, dia boleh sampai ke tahap membunuh. Jangan bunuh anakmu kerana takut miskin. Khasyata imlaq, takut miskin. Dan itulah ketakutan kita. Takut miskin. Takut kurang. Nak bagi adik-beradik ni, nak bagi anak buah ni takut kurang. Ya, struggle juga sebenarnya nak bagi ni.
apa kalau raya tu kan selalu kita bagi angpau raya. Waktu raya ke waktu puasa kita bagi? Waktu raya kan kita bagi. Bagi duit raya tu sebab duit raya kita bagilah waktu raya. Waktu puasa. Waktu puasa patutnya kan. So bagi tu pula apa? Macam mana nak kita tengok orang tu senang. Adik-beradik kita kot kita yang tahu tentang mereka. Nak bagi lebih dia ada mak bapak dia sendiri. Nah, itu kekangan-kekangan nak bagi pada zawil kurba. Kenapa Allah tidak kata tak dahulukan miskin berbanding kerabat? Kan? So dia memberi ni pengikat kasih sayang. Memberi ni pengikat kasih sayang. Allah nak kita dengan keluarga kita hubungannya tu rapat dan akrab. So bila berlaku sesuatu, terutamanya berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah. Dia akan ada rasa malu Allah. Kalau aku buat tak senonoh, nanti yang dapat malu keluarga aku. Dia secara tidak langsung menjaga kita daripada benda yang tak baik. Unless kalau adik-beradik sepakat, jom kita jadi perompak. Itu lainlah. Tapi ini yang boleh kontrol dan kawal adalah circle kita yang dekat ni, kerabat. Dan bila repo itu sudah terbina, bagi orang yang bagi mereka yang lebih lebih tahu tentang agama, maka dia akan lebih mudah untuk ajak kaum kerabat yang dekat ni. Kan? Makcik-pakcik tu mungkin agak jauh lah. Adik-beradik, selain daripada anak beranak. Kita tak teringin ke untuk jadi macam, sebab masih lagi tentang harta dan kaum kerabat. Tadi tu bunuh anak tu dekat tu. Surah apa? Surah Tur. Surah Tur. Surah Tur, ni ayat 21. Surah Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman. Okay? Walladzina amanu, dan orang beriman. Ini di penggambaran ialah orang beriman masuk syurga. Orang beriman masuk syurga. Wattaba'athum, dan mereka dicontohi, diikuti oleh keturunan dia, oleh anak cucu dia, biimanin. Anak cucu dia ni beriman juga, tapi tidak sebanyak amanu tu. Biimanin maksudnya mereka masuk syurga dengan sebahagian dari iman. Kata Kak Syida masuk syurga kerana imannya 100%. Anak cucu cicit dia mungkin 95, mungkin 40, mungkin 45% iman. Tapi masuk syurga. Kak Syida mungkin pada level 100. Anak cucu dia yang kurang iman ni level 5, level 3. Alhaqna bihim, kami himpunkan. Kami himpunkan. Bihim dia, zurriyatahum, dengan zuriat dia. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', tanpa kami mengurangkan sedikit pun dari pahala amal mereka. Oh, rupanya dengan pahala amal kita, kita boleh buat sesuatu di syurga.
Dia boleh berkurang dan bertambah. Sebab Allah kata tanpa mengurangkan. Oh, macam tu. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap manusia terikat dengan amal yang dikerjakan. Dikumpulkan anak beranak. Bukan hanya dikumpul, dihimpun. Dah kalau ramai-ramai anak beranak, apa kita buat? Kan, family day. Buat apa? Makan-makan lah. Kan, makan-makan. Wa amdadnahum, dan kami tambahkan. Bifakihatin, dengan keriangan, kegembiraan, makan buah-buah. Walahmin, dan daging. Buah dan daging, makan dalam syurga. Makan buah dulu baru daging. Selama ni kita tahu dalam syurga ni makan buah aja. Oh ni kalau dah ramai-ramai barbecue sekali. Kali ini makan daging, makan berat. Dalam surah Ar-Rahman pun makan buah aja. Surah Waqiah pun makan buah aja. Kecuali untuk muqarrabun ada daging burung. Tapi di sini walahmin, dan daging. Mimma yashtahun. Daging semahu mana mereka nak daging itu dimasak. Well done atau apa? Apa dia turutan dia tu? Kan half cook ke? Ikutlah telur separuh masak ke? Dan sambil makan-makan itu, apa berlaku? Dah kumpul ramai-ramai. Kan daripada atuk semua kumpul. Dan kalau saya 10 orang adik-beradik, sepupu saya 10 orang adik-beradik, keluarga isteri pula 8 orang. Kumpul nih, keluarga besar kumpul. Buat family day. Dan dah tentu akan ada aktiviti-aktiviti. Apa antara aktivitinya? Makan-makan. Takkan makan saja. Yatanaza'una fiha. Mereka berlari-lari. Berebut. Yatanaza'un, berebut. Fiha, di dalam syurga. Ka'san. Gelas. Mereka berlari-lari berebut gelas. Ka'san. Apa kita buat waktu family day? Macam-macam permainan. Kerusi muzik, pecahkan belon. Dan salah satu bentuk mainan dalam surga ialah kejar-kejar. Kejar orang ni bawa apa nama, bawa gelas, direbut pula oleh orang lain. Maksudnya ada berkejar-kejaran dan ada sentuhan fizikal. Kan macam main rugby, kan dia rebutkan satu bola. Ini sekarang direbutkan gelas. Dan gelas tu berisi air. Ui. Suatu permainan yang kita tak pernah main. Tapi teringin tak nak cuba? Ui, nak. Gelas penuh dengan air, direbut. Mungkin buat 2 tim. Macam main bola. Rebut sebiji gelas penuh dengan air. Syarat dia jangan tumpah. So, bila ada sentuhan fizikal, dan kadang-kadang ada orang yang tertolak mungkin, tersepak mungkin, Allah bagi garanti. La lagun fiha wala ta'sim. Tiada sesuatu yang sia-sia dan tidak membawa ke arah dosa. Tidak menyebabkan dosa. Apa maksud dosa? Ada orang terasa hati, ada orang tersakiti. Tak nak ke macam tu. Itu gambaran dalam surah Tur. Dalam surah Tur. Dan sekarang Allah bagi tahu, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Itu pentingnya kekeluargaan. Jangan pernah bunuh anak takut miskin. Literally disebut, Allah sebut la taqtulu, jangan bunuh fizikal. Kadang ada anak nak
ngaji. Lalu bapa dia selalu bagi nasihat. Engkau hafal Quran. Engkau nak jadi apa besar nanti? Abang kau engineer, yang seorang doktor. Kau ngaji bidang agama ni kau dapat apa? Jadi ustaz je. Jadi cikgu, guru kafah. La taqtulu auladakum, jangan bunuh semangat anakmu kerana takut miskin. Takut nanti dia tak jadi apa-apa. Takut apa-apa. Jangan bunuh potensi anak. Kita mungkin tidak bunuh dia physically. Tapi kita bunuh potensi dia. Hanya kerana harta. Kita nampak itu je sumber duit, harta, kemasyhuran. Dan Allah bagi tahu, nahnu, kami, narzuquhum, kami yang bagi mereka rezeki. Kami yang provide dia. Narzuquhum. Dan Allah guna dua kali nun. Nahnu satu lagi nun. Kami yang bagi. Wa iyyakum, korang pun bagi. Kami yang bagi mereka malah kepada kamu. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Membunuh adalah kesalahan yang besar. Dia bukan sahaja bunuh, tapi dia bunuh kerabat, bunuh anak. Bunuh anak. Oh, speaking of which, kan? Speaking of anak, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Tu kaitannya tu. Tadi tentang harta. Kemudian harta biasanya tentang keluarga, yang lebih dekat adalah anak. Jangan bunuh anak kerana takut miskin. Kami yang bagi rezeki. Di atas Allah sudah bagi tahu, innallaha yabsutur rizqa, Allah yang besarkan rezeki, Allah yang luaskan rezeki, dan Allah yang cukupkan. Kami yang bagi rezeki. Berapa kali itu? 2-3 kali. 2 kali Allah beri peningkatan rezeki dari kami. Kami yang bagi rezeki dari kami. Kami yang bagi. Tiba-tiba Allah sebut tentang zina. Sebab ada pihak yang bagi tahu kami tak boleh nak buat apa. Tak ada jalan lain. Inilah jadi pelacur. Wala taqrabuz zina. Kami tak boleh nak buat apa dah. Inilah jalan hidup kami. Kalau kami tak melacur, kami tak dapat sumber. Nampak tak syaitan? Dia bawa naratif, kau tak boleh buat apa dah. Kau terpaksa buat macam ni kalau tak dapat rezeki. Sedangkan Allah sudah bagi tahu berturut-turut, berkali-kali rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Kami yang bagi. Kami yang bagi. Pertembungan itu dahsyat. Pertembungan itu dahsyat. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Wala taqrabuz zina. Jangan dekati. Arahan yang sama. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Arahan kepada Adam dan arahan kepada anak Adam. Kalau ada pihak yang kata, hai, tengok, Nabi Adam pun tak tahan dengan sebatang pokok. Kita lebih tak tahan dengan godaan zina. So, bila kata taqrabu, mendekati, la taqrabu, jangan dekati, dia bukan sekali. Taqrabu, berkali-kali. Fi'il mudhari', berkali-kali. Dan syaitan tidak berhenti pada godaan pertama. Berkali-kali. Dan berkaitan dengan zina, sangat banyak ruang, peluang, jalan menuju ke arah itu. Dia nanti terkait dengan apa? Pakai tudung tak pakai tudung, tutup aurat tak pakai, tutup aurat tak tutup aurat, tabarruj, menundukkan pandangan mata,
Semua terkait dalam surah Nur. Bila surah tutup aurat, feminis kata, asyik perempuan je salah. Yang dirogol bukan hanya perempuan yang seksi. Malah nenek tua yang pakai tudung lituk pun dirogol. So, bila tak faham kehendak datangnya ayat Quran, maka kita lebih suka menuduh, menyalahkan tuntutan agama. Kita lebih fikir kita punya logik akal. Sedangkan surah Nur, Allah arahkan dulu lelaki tunduk pandangan. So bila lelaki tunduk pandangan, perempuan buat apa? Allah beri arahan yang sama. Perempuan tunduk pandangan. Habis kalau dah duduk tunduk pandangan, macam mana nak muamalah? Kan macam nak cari calon nak kahwin. Dah lelaki suruh tunduk pandangan, perempuan suruh tunduk pandangan. Macam mana nak kahwin? Ayat selepas itu, Allah arahkan bagi mereka-mereka yang dewasa, mereka-mereka yang dah kahwin, tolong kahwinkan pemuda-pemuda dalam kalangan kamu. Orang tua yang perlu kahwinkan orang muda. Bukan suruh orang muda pergi masuk laman web cari jodoh. Sebab orang muda tunduk pandangan. Orang muda disuruh tunduk pandangan, lelaki ke perempuan. Lalu dia kata, ini tak boleh, ini arrangement. Ini adalah perkahwinan yang dirancang. Mak bapak tak ada say dalam kami nak kahwin, pilihan kami lah. Kami yang nak kahwin, pilihan kami lah. Bukan pada tangan mak bapak. Allah tidak kata hanya mak bapak. Allah kata orang yang dah berkahwin. Cuba tengok An-Nur 32. An-Nur 32. Allah suruh orang-orang yang dah berkahwin, kahwinkan pemuda-pemuda dalam kalangan kamu. An-Nur 32. Wankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan kahwinkanlah orang-orang bujang dari kalangan kamu dan orang soleh dari hamba kamu, lelaki dan perempuan. Siapa yang paling tahu ni? Community. Ini tak apa. Ini dah ada. Kau dah klaim kan? Entah, aku pun tak tahu. Kita lah yang kena kahwinkan. Orang yang dah ada pengalaman. Seorang muda kenalah rujuk orang tua. Bukan bulldoze saja. Sebab, kan tadi saya sebut, kita daripada kecil, kita tiada sebarang pendidikan formal untuk jadi suami, untuk jadi isteri. Jangan pandai-pandai. Modulnya je tebal macam ni. Kalau tidak dirujuk pada orang tua yang lebih berpengalaman, yang dipercayai, dia nak rujuk siapa? 13 jam tak cukup. 13 jam tak cukup. Malah lagi sekali dalam surah Nur 32. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka fakir, bukan miskin. Kalau mereka fakir, Allah yang akan kayakan mereka. Apa maksud fakir? Bukan hanya wang. Saya belum sedia. Allah yang cukupkan. Kerana apa? Ada panduan orang tua ni tadi. Orang tua janganlah lepas tangan. Bila ada konflik laki bini, jangan lepas tangan. Duduk bincang balik.
Apa yang tak kena? Bagaimana nak settlekan? Itulah jaga tepi kain kerabat kita. Pandu. Kan? Kak Syida ada berapa orang anak bujang? Lelaki? 2 orang Ustaz, belum kahwin lagi perempuan. Yang lelaki dah kahwin? Belum, ya, lelaki belum sekolah. Yang lelaki dah kahwin? Sekolah lagi Ustaz. Sekolah lagi. Kak Liza, ada anak lelaki? Seorang? Ada 2 Ustaz, belajar lagi. Belajar lagi. Saya hari itu tersentak abang ipar saya. Apa nama yang baru nikah ni anak saudara, anak kakak nombor 2. So abang ipar ni dia apa nama dia sangat prihatin. So bila dia lihat apa nama pakcik dia yang lelaki ni yang boleh diharap yang tahu bidang agama ni saya lah. So waktu mengiring resepsi belah perempuan tu, dia datang dekat, dia kata, Sam, apa kata kalau kita buat inisiatif? Inisiatif macam mana? Boleh tak Sam cakap dengan yang kahwin ni nama Omar. Sam cakap dengan Omar tentang keperluan-keperluan untuk melalui malam pertama. Doa, Allahumma jannib syaitan, wajannib ma razaqtana. Doa selepas daripada itu, kemudian dia punya adab dia, kemudian dia punya akhlak dia, nak menggauli isteri. Siapa yang boleh cakap? Suruh mak dia. Kan Ustaz? Dia kena ada orang yang guide. Anak-anak kita ni. Kita dulu pun meraba mencari. Siapa yang guide saya? Tak ada. Tak ada orang cakap pun. Kita pandai-pandai kita je. Sebab benda tu seolah-olah apa? Tabu nak cakap. Tapi kalau bukan kita yang tahu dan kita kongsi pada masa yang wajar dan patut. Ini dia dah kahwin. Siapa yang nak guide? Kita orang yakin buat pasca perkahwinan selepas 5 tahun, selepas 10 tahun. Antara dapatan-dapatan yang mengejutkan ialah ada yang masih belum tahu niat mandi wajib. Sudah kahwin itu 5 tahun. Tak ada anak. Oh. So kalau kembali kepada ini, jauh lagi perjalanan kita. Jauh lagi perjalanan kita untuk jadi masyarakat yang boleh bantu bebaskan Baitul Maqdis. Kita kena bina komuniti. Kena kuatkan komuniti. Bermula daripada Zal Qurba yang dekat. Yang dekat. Ya betul Kak. Memang lemah nak cakap depan anak-anak. Tapi kena cari jalan juga. Kena cari jalan juga. Mungkin bukan kita yang sesuai untuk bercakap. Mungkin pihak ketiga. Itu kita punya circle kurba kita yang kerabat ini kena kuat. Kena assign. 2-3 beradik kena assign. Okey, Abang Long lah yang kita cakap. Tapi bukan hanya serah. Okey, Abang Long kena cakap. Bukan hanya serah macam tu. Abang Long patut cakap macam ni. Sebab mungkin dia dihormati. Dia disegani. Dia bercakap pun tak lawak-lawak sangat. Dia firm. Selalu Kak Liza kena cakap. So, kita bukan saja menyerahkan pada yang sulung atau pada juru cakap, tapi kita bagi idea apa nak cakap. Rasa perlu cakap macam ni kot. Atau rasa perlu cakap macam ni. So, dia tidaklah terbeban
Asyik aku je kena. Tapi rupanya bebanan ini dikongsi bersama. Zal kurba kan? So rupanya Allah memandu kita dengan lengkap. Dengan lengkap. Mungkin kerana kelemahan kita untuk mencapai tahap pemahaman yang sebenar, maka kita rasa hidup berkeluarga ini berat. Itu sebenarnya ringan. Kerana Allah sudah pandu. Oh, lain kan? Lain. Allah nak kita bebaskan Masjidil Aqsa bermula dengan keluarga. Dahsyat. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada Kak Liza atau Kak Syida. Alhamdulillah. Betul Ustaz. Sebenarnya kita nak bina satu komuniti yang besar tu dia kena bermula daripada rumah. Memang macam tu sebenarnya. Kalau daripada komuniti kecil tu baru dia boleh membina satu komuniti besar sebenarnya. Sebab tu bila cerita pasal Masjidil Aqsa ni, kalau daripada kita sendiri pun di sini pun kita pun dah sangat tak boleh nak jalankan benda tu, macam mana kita nak teruskan kepada satu agenda yang lebih besar. Itu Ustaz. Apa yang Ustaz cakap tu memang kalau macam Ustaz cakap tadi dalam modul yang pasca yang rumah tangga untuk perkahwinan tu, memang betul lah sebenarnya baru ni pun anak akak yang sulung tu dia memang ada kursus kahwin semua dengan Majlis Agama Pulau Pinang pun macam tu. Yang dah nak kahwin sangat dah tu. Tapi memang dia orang daripada sudut hukum syariat ni memang tak reti. Mandi wajib pun memang tak tahu sebenarnya. Memang betul Ustaz. Dia tak faham apa tapi nak kahwin. Betul macam mana tak tahulah macam mana nak membina tu kan. Keluarga tu macam tu. Yang lelaki pun sama, yang wanita pun sama. Bila ada soalan exam, bahasa tu online kan. Ibu bapa yang tolong jawabkan. Sampai Ustaz ibu bapa jadi jawab ini anak-anak. Sebab ada untuk baca buku dia orang dah ajar dulu kan. Kan dia orang punya tu dah Jabatan Agama dah ajar dulu semua. Tapi dia orang itulah mungkin dia orang cuma baca tu untuk test waktu tu. Tu pun dia orang tak ingat. Tapi bila nak amalkan dalam kehidupan kemudian tu jadi masalah lah. Betul, kesian. Banyak Ustaz isu dia. Macam zaman kami dulu ada juga, tapi buku nipis-nipis saja. Tapi dia tak ajar lah secara detail macam sekarang yang modul Ustaz tunjuk tu sangat tebal tu. Ya. Kami pun 2 hari dulu, tapi ringkas saja. Ringkas saja. Dia tak ajar pun macam yang Ustaz cakap tadi tu. Tu Ustaz. Tapi memang betul apa yang Ustaz cakap tu, dia kalau nak untuk orang baru keluarga, nak bina keluarga tu, dia kena ada orang yang dia segar lah. Dia malu alam tu kita kena cakapkan dekat dia. Macam kalau Kak Liza ni sebab anak belum kahwin, jadi anak-anak saudara ramai dah yang kahwin. Jadi pakai rujuk tu kena balik dekat Kak Liza. Sebab Kak Liza yang belajar, jadi Kak Liza kena sampaikan. Dan alhamdulillah lah dia orang dengar lah macam tu, kena bagi tahu. Masa start yang tunang tu Kak Liza dah cakap dah bagi tahu lah siap-siap macam mana. Dan dia macam tu lah, buat macam tu lah. Sebab anak-anak sendiri belum kahwin kan. Semua nak belajar lagi. Anak-anak sekarang dah. Bila kita bina support system dalam keluarga, dia akan buat satu benda saling percaya. So, I jaga anak you jaga anak I. Selalu macam tu. Dia orang nasihatkan anak-anak, dia orang cari Kak Liza. Selalu macam tu lah. Itu lebih bagus, At least dia ada tempat nak rujuk. Mungkin dia orang ingat Kak Liza dah belajar, jadi ada benda point yang nak disampaikan tu. Ada benda yang kita nak sampaikan. Bila kita cakap, dia orang pun tak akan bantah bila kita cakap berdasarkan ayat Quran ke ataupun apa macam Nabi cakap macam mana. Dia orang tak bantah lah, dia orang dengar. Jangan cakap dengan idea kita sendiri, dia tak dengar. Selalu macam tu lah anak-anak. Dia tak bantah lah, lalu dia cakap macam tu lah. Jadi Ustaz dah lewat dah ni, dah 41. Ada siapa nak tanya soalan apa ke? Boleh ke tanya soalan sikit? Sampai ke Ustaz? Silakan. Berkenaan dengan ayat ke hilanglah. Okay. Ayat ke 29 tadi Ustaz kan? 29. Kita tak digalakkan memberi berlebihan, maksudnya macam ni. Kita ada rezeki kan? Kita tahu kita ada rezeki. Tetapi ada seketika tu datang minta kan kita kan untuk nak berhutang ke, nak apa ke kan. Tetapi background dia kita tahu. Dia memang tak pernah cukup. Kan? Tak cukup. Sentiasa minta kat kita. Dan kita maksud tu kita sebesar dapat kita memang nak kata tak ada, kita memang ada duit semua kita ada. Yang ada education semua kita ada. Tapi adakah patut kita tak
tak beri ataupun nak memberi pada situasi macam tu Ustaz. Sebab kayaknya dia memang maksudnya dia tu, kita ni macam tempat minta lah ke situasi minta. Dan kita tak bagi pula, kita rasa aku ni kalau cakap tak ada, aku ada ke benda ni kan, nanti orang murka kan. Kita fikir macam tu. Situasi macam tu Ustaz kan, kita ni memang tak digalakkan beri sampai berhabis-habisan kan sebenarnya. Situasi macam tu selalu macam tu Ustaz. So, macam mana tu Ustaz ya, kalau nak bagi juga ke, tak bagi ke situasi macam tu? Okay. Katalah dia selalu meminta dan let's say kita selalu bagi 100. Kali ni kita bagi 50, separuh dari apa yang diminta. Selalu orang nak pinjam, boleh pinjam 200, kita bagi 100. Jangan bagi amount yang diminta, bagi separuh. So selebihnya dia carilah. Pertama, dia mengajar kita tak rasa ralat sangat kalau dia tak bayar. Yang kedua, itu lebih memudahkan hati kita untuk reda. Sebab kita tak bagi jumlah full, bagi separuh. Suku mungkin, at least kita bagi. Dan sebab dia dah ada track record, maka itu lebih sukar untuk kita membersihkan hati. Kerana kita sudah ada sangka buruk mungkin, atau apa sahaja yang berkaitan dengan hati lah. Tapi apa pun, kerana kita bagi separuh itu diharap dapat melegakan. Dan saya sebenarnya kena minta diri, saya jadi imam asar. Azan dah berkumandang, so saya kena ready untuk jadi imam. Terima kasih Ustaz. Okay, silakan. Terima kasih semua. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah. Dah dengan azan tadi kan. Ustaz kat mana ni kan? Masjid Negara kot kan? Dekat Masjid Negara lah kot. Saya ni kucing kacau. Patutlah. Jadi alhamdulillah. Tapi memang tajuk macam ni memang kena dekat kita ni, bab membazir tu, ya Allah, ya Tuhan, tak tahu nak cakap lah sebenarnya. Sebab benda tu kadang-kadang benda yang sedikit je tu kita duk ingat dah berlama mana dah kita buat perkara tu. Astagfirullahaladzim. Yang tu dah. Buat makanan saja tu kita buat makanan, buat pakaian. Tu Semualah sebenarnya. Tapi pasal kita ni suka makan macam-macam. Satu. Memangnya menung kita. Betul. Itulah. Tapi kita berubahlah, insya-Allah lah, itu bahasa. Ya, Allah hantar peringatan daripada kelas. Kita dengar tapi kita takut lah sebenarnya. Saya tak masalah, saya keluar kejap. Last tu yang Ustaz kata kita bagi setengah atau suku tu, apa masalah dia? Yang last tadi tu. Apa dia? Persoalan apa yang last kali? Kalau kita tak dapat bagi semua, kita bagi setengah, apa tu? Orang minta hutang. Oh, ayat 29 Kak Syirah tengah tadi. Oh ya. Okey, minta hutang lah. Yang tak jawab tu ayat 29. Okey. Itulah. Liza, azan dah bunyi dah kat sini pun. Itulah sana dah azan, kami belum lagi, Tina belum. Tapi nak dekat dah lah. Jadi alhamdulillah kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, jazakumullahu khairan. Terima Liza, kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Ahad ni lah kan program Ustaz Endang kan. Sabtu dengan Ahad ni kita akan berjumpa insya-Allah. So sahabat-sahabat semua, siapa yang dah mendaftar tu alhamdulillah terpilih lah. Yang tak daftar rugi sangat-sangat kan insya-Allah. So kan itu Kak Syida ke sesi pertanyaan lepas. Assalamualaikum. Sorry lah Kak Syida. Ya Kak Zaitun. Tak mampu daripada pagi petang tu tak larat. Ya, sahabat-sahabat semua, jom kita solat dulu.